Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Buletin Awani. Indeks harga pengguna Mei 2022 meningkat 2.8% kepada 126.6 berbanding 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkawan Malaysia sebelum ini dosa memaklumkan kenaikan ini melepasi purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga Mei 2022 iaitu 1.9%. Dan Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata inflasi makanan terus meningkat ke paras baru 5.2% tertinggi sejak November 2011. Ia apabila 93% item dalam kumpulan tersebut merekodkan kenaikan. Katanya daripada 93.0% item yang meningkat dalam kumpulan makanan, 29.4% meningkat dalam julat kurang daripada 5%, 37.7% meningkat antara 5 hingga 10%, manakala 32.9% meningkat lebih daripada 10%. Dan untuk jam ini, kita nak memfokuskan terhadap kesan krisis inflasi ini kepada perusahaan kecil sederhana SME sempena Minggu Usahawan Negara 2022, MUN 2022. Kita akan bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia di PDM. Selamat tengah hari, Chris. Selamat tengah hari. Ya, saya. Selamat tengah hari. Baik, Chris. Pertama sekali kita melihat kesan inflasi makanan yang luar biasa ini. Jadi, Chris sebagai Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, bagaimana Chris melihat kesan inflasi makanan yang luar biasa ini kepada SME khususnya? Memang kita nampak kesan kenaikan harga makanan. Bukan saja kenaikan harga makanan tetapi kenaikan harga bahan mentah. Orang kata amat menjejaskan perusahaan PKNS. Kerana apabila harga mentah naik, dia secara langsung menyumbangkan kepada kenaikan harga produk habis proses. Jadi contohnya kalau harga ayam naik, apabila kita dah orang kata proses ayam tu sebagai makanan, harga tu akan naik. Jadi bila harga naik, kita akan orang kata pas ataupun kongsikan harga tu bersama dengan orang kata pengguna. Jadi yang merasa beban kenaikan harga ini adalah pengguna. Kerana para PKMS tiada orang kata tak ada peluang langsung untuk tidak menaikkan harga. Kerana kenaikan harga tu harus orang kata kita paskan kepada pengguna. Jadi kita nampaklah memang ada cabaran yang begitu nyata sekali pada pasaran pada masa ini. Jadi mungkin juga kita ada menerima sebelum ini ada kata-kata yang mengatakan mungkin kadar inflasi juga mungkin boleh meningkat lagi di masa akan datang. Jadi bagaimana SME mampu berdepan dengan cabaran kenaikan yang ada ketika ini dan mungkin akan naik? Kita tidak tahu situasinya di waktu akan datang. Jadi bagaimana apa cabaran yang bakal dihadapi oleh pemain SME ini? Chris. Bila kita nampak cabaran, mungkin saya sebut 2 atau 3 cabaran yang akan terus datang, iaitu harga makanan dan bahan mentah akan semakin naik. Saya sebut tadi harga makanan, tetapi ada juga harga bahan mentah lain seperti harga orang kata barangan-barangan pembinaan, bahan-bahan pembinaan seperti simen, cat, keluli dan sebagainya akan terus meningkat. Jadi beban pada para majikan ataupun para pengilang akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita nampak peperangan di Eropah antara Ukraine dan Rusia masih berterusan. Jadi ini bukan sedikit, ini secara langsung menyebabkan kenaikan harga. Dan kita nampak harga minyak kekal terus naik mendadak. Jadi ini adalah penyumbang ketiga terbesar di mana orang kata harga bahan mentah semakin naik. Jadi apabila pihak kerajaan tidak dapat lagi menampung subsidi harga minyak dan menaikkan harga minyak RON 95, dia akan menjejaskan pula industri logistik. Sekarang ni kita nampak industri logistik kekangan tu ada. Sebab harga barangan mentah terutamanya sekarang kita kekurangan pekerja. Kekurangan pekerja juga menyebabkan harga orang kata logistik juga naik. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga ni di pasaran. Jadi untuk kita kena pastikan mekanisme untuk mengawal harga kenaikan ni, tetapi pada masa sama kita tidak boleh adakan lebih banyak subsidi. Kerana bila kita lebih banyak subsidi, it will distort the market. Dia akan menyebabkan pasaran songsak. Dan pasaran tidak dapat membetulkan harga sebegini pada masa kelak kerana ada intervensi subsidi tersebut. Chris ada menyebut mengenai mekanisme. Jadi mungkin pada pandangan Chris sendiri, apa mekanisme yang paling sesuai dilakukan oleh pihak berwajib atau pihak kerajaan ketika ini bagi menangani isu ini daripada terus membarah? Chris? Saya percaya yang pertama ialah kita harus mata wang kita harus dikukuhkan. Sekarang kita nampak mata wang kita berbanding dengan US dollar adalah pada paras 4.4 lebih. Jadi kita kena kukuhkan mata wang kita
supaya harga import tu boleh dikurangkan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, mekanisme untuk mengapungkan sebersedikit barangan harga mentah supaya tidak ada intervensi subsidi. Kita sebut kita perlukan banyak subsidi. Tetapi dalam jangka masa pendek, subsidi itu memang boleh membantu. Tetapi dalam jangka masa panjang pula, subsidi itu membebankan sebab ada intervensi. Jadi sekarang ni harga dah mendadak naik. Jadi apabila kita benarkan harga diapungkan sedikit, jadi kita membenarkan free market to dictate the prices. Dan juga pengguna pengguna pula akan orang kata they will decide sama ada mereka nak membeli barangan tersebut atau tidak. Baik Chris, itu dari prospek mekanisme yang perlu digariskan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu ini Chris. Jadi bagaimana pula inisiatif yang perlu dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam SME ini? Apa inisiatif yang mereka perlu lakukan untuk membolehkan mereka kekal bertahan dan kekal berdaya saing di masa akan datang di sebalik ketidaktentuan ekonomi global ini? Chris. Saya berpendapat bahawa pada masa yang orang kata singkat ataupun intermediate ni harga tu kita perlu kekalkan dan jangan naikkan terlampau banyak. Jadi ini bermaksud kita mengurangkan margin keuntungan supaya kita boleh membantu keluarga Malaysia secara langsung. Jadi apabila masa sesuai barulah kita menaikkan harga sedemikian. Itu yang para PKMS boleh buat pada masa sedemikian. Tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya tetapi mengekalkan harga pada paras sekarang walaupun pada margin keuntungan yang kecil supaya kita boleh membantu keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Chris atas perkongsian tersebut. Chris Daniel Wong merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Kita mengulas mengenai kesan inflasi makanan yang luar biasa kepada SME. Terima kasih sekali lagi Chris.